Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today we are going to continue our lesson that is measures of dispersion for ungrouped data. I'm going to talk about interquartile range. Okay, since ada yang tanya pasal interquartile range. Okay, so kita tengok satu per satu. Okay, okay. Okay, this is the two questions we want to find the interquartile range. Before we move to uh, how to find the interquartile range, you must know what is interquartile range. If we want to find the interquartile range, we have to find Q3 minus Q1. Okay, Q3 tu apa? Q3 tu adalah third quartile. Okay, how about Q1? Q1 is first quartile. Okay, first quartile dengan third quartile ni kita akan tengok macam mana first quartile and third quartile. Okay, look at exercise. Two questions here. So actually ada dua kaedah ataupun dua soalan yang boleh melibatkan interquartile range. Satu dalam bentuk series number, kat sini dia bagi, dan yang kedua dalam bentuk table. Okay, untuk soalan ni, okay, first kali kita kena cari dulu dia punya uh, in ascending order. So susun dulu 23, 24, 25, 26 and 30. Okay, check balik semula 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 nombor. So yang pertama, kaedah yang pertama adalah kita mencari dulu median. So kat sini median dia berapa? Median dia 25. This is the median ataupun Q2 sama dengan median. Okay, first quartile ni mesti duduk tengah-tengah antara sini. So ini adalah Q1. Okay, tengah-tengah dia kat sini. Ini adalah Q1. Sini adalah Q3. Okay, ini Q3. So Q1 kat sini adalah cari 23 plus 24 over 2. So dia dapat 23.5. Okay, how about Q3? Q3 duduk kat tengah-tengah. Okay, tengah-tengah. So 26 plus 30 divide by 2. So this is Q3. Q3 sama dengan 28. So Q3 minus Q1 sama dengan 28 minus 23.5. So, you dapat jawapan berapa? Kira lah pakai kalkulator. 28 tolak 23.5. Okay, so dapat 4.5. So, jawapan kita 4.5. Okay, jawapan yang pertama. Okay, so bagi contoh soalan yang kedua lah, sama jugalah. Okay, first kali kita tengok mesti dalam bentuk ascending order. So, ni dia dah susun dalam bentuk ascending order. Lepas tu kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bila ada 8 maksudnya median. Cari median dulu. Median dah ada N sama dengan 8 maksudnya 4 datang sebelah sini, 4 datang sebelah sana. Okay, 4 datang sebelah sana, 4 datang sebelah 1, 2, 3, 4. Jadinya kita punya median mesti duduk kat tengah-tengah antara data yang keempat dan data yang kelima. So ini kita punya median. Okay, so median kita 16 plus 16 divided by 2. So dapat 16 juga median. Okay, untuk ini median. So kalau Q1, dia mesti bahagi 2 pula antara median tu. So ini median. Ini adalah Q1. Okay, ini bahagi lagi 2, ini dapat Q3. Okay, so untuk Q1 kat sini you akan dapat 13 plus 15 divided by 2. So dapat 40. Okay, dia dapat Q3 20 plus 21 divided by 2. So dapat 20.5. So interquartile range Q3 minus Q1 dapat 20.5 minus 14. So your answer will be ikut calculator ataupun pakai kepala otak yang berliga. So you akan dapat 6.5. So this is our answer. So hopefully you understand when we given to you a series number, first arrange according to the ascending order. So lepas tu kita cari median, lepas tu bahagi lagi ikut balancing kiri dan kanan. Saya rasa itu lebih mudah lah. Okay, berbanding menggunakan formula. Ini adalah contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua adalah dalam bentuk table. Okay, determine the interquartile range for each of the following set of data. Okay, kalau dalam bentuk interquartile table, apa yang kita kena cari dulu? Kita kena cari cumulative frequency. Okay, saya representkan F ni dengan cumulative frequency. Okay, F ni adalah cumulative frequency. Cumulative frequency tu nak cari macam mana? Okay, tambah, akhirnya kita akan dapat jumlah
mudah dia. Okey, kat sini combinative frequency dia F besar. Okay, sama dengan, mula dengan 8. 8 plus 14 dapat 22. 28 plus 30. 30 plus 3, 33. 33 plus 2, 35. So maksudnya sum of our data is 35. Okey, ini kita punya data ada 35. F ni mewakili apa? Combinative frequency. So kita nak cari interquartile range. What must we do first? Okay, yang pertama cari dulu dia punya median. Okay, lepas cari median kita cari apa? Yang kedua? Cari Q1. Yang ketiga baru cari Q3. Yang keempat barulah Q3 minus dengan Q1. Okay. Kenapa kita kena cari cumulative frequency? Sebab kita nak cari median dulu. Okay, untuk yang pertama kita cari median kan? Okay, cari median. So you ada 35 data. Okay, 35 data. So maksudnya 35 bahagi 2. So you kena ada satu sebelah sini 17. Sebelah sini ada 17. Okay, so maknanya data yang ke-18 ni adalah dia punya median. Okay, median dia kat sini. Data yang ke-18. Okay, 18 ni adalah dia punya median. So kalau kita tengok sini 8. Data yang ke-9 dah masuk 3.2. So data yang ke-18 adalah, kejap, ini adalah median. Okay, median. Sekarang kita buka cari median. Kita jadikan median itu sebagai panduan. Sekarang kita nak cari Q1. Okay, Q1 tadi tengah-tengah antara median. Jadi bila kat sini ada 9, 17. So kat sini kena ada 9 bagi 2, 8 lah. Okay, 17 bagi 2, 8. Oh, sorry. Sorry. Okay, sekejap Nah. Okay, yang ni tadi 17 kan? So dia ada 17, sini mesti ada 8. Kiri ada 8. Kanan mesti ada 8. So kat tengah-tengah ni adalah dia punya Q1. Jadi iaitu data yang ke-9. Okay, 9 value. So data yang ke-9 tengok pada gambar, pada table. Okay, sampai data ke-8 3.1. Okay, data yang ke-9 adalah kita punya Q1. So ini Q1. Kenapa? Sebab data ke-9 kita ni Q3. Kalau you susun balik semula 3.1, 3.1, 3.1 sampai 8 susunan. Data yang ke-9 will be 3.2. Ini data yang ke-9. So kita ambil lah yang data ke-9 ni sebagai Q1. So median kita sekarang first quartile kita adalah 3.2. Okay. Okay, dah siap median Q1, kita cari pula Q3. Okay, Q3 maksudnya yang tengah-tengah ni. Sini ada 17, so kita ada 8. Okay, sini data yang ke-18. 18 campur 8, 26. Maksudnya data yang ke-27 akan jadi kita punya 27 value adalah kita punya Q3. Okay, Q3 juga adalah pada data yang ke-27. Okay, dapat data 27 kita mana? Okay, sampai ke data ke-22, 3.2. Data ke-27 sebelum 30. Kalau you susun semua ni, susun. So dah 3.2 ni. Data ke-27 duduk dekat sini iaitu Q3. So our Q3 ataupun third quartile is 3.3. So Q3 minus Q1 dapat 3.3 minus 3.2. You get 0.1. Okay, so our interquartile range is range kita adalah Q3 tolak dengan Q1 iaitu 3.3 tolak 3. Sama lah macam kat atas tu. So basically you kena fahamkan dulu maksud median duduk kat tengah-tengah. Kalau saya lebih suka prefer lah macam ni, bagi kiri dan kanan. Okay, so tak kita berjalan sikit lah. Ada yang juga gunakan formula +1 lah, -1 lah, terpulang lah kan. Okay, so tapi saya lebih prefer cara macam ni. So dia dapat Q3, Q1, Q3 adalah tengah-tengah antara selepas median. Q1 ataupun first quartile adalah tengah-tengah antara sebelum median. Okay, so akan dapat itulah. Okay, that's all for today. So hopefully sangat bermanfaat untuk kamu dan kamu boleh buat yang terbaik. Okay, so mathematics mesti A+. Okay, maths mesti dapat A+. Okay, from teacher Ashnidah. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum.